Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Al-Iksir fi Khulasati A'malil Qulub min kitab Madarijis Salikin oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada sesi yang lalu kita telah sebutkan kata Ibn Qayyim rahimahullah bahawasanya dosa-dosa, segala maksiat dan noda yang kita hidup di atasnya boleh disucikan dengan 4 perkara, iaitulah istighfar, taubat, disebutkan kebaikan-kebaikan, amal-amal salih yang boleh menghapuskan amal-amal jahat yang terdahulu, dan juga musibah-musibah yang menjadi penyebab kepada terhapusnya dosa. Kemudian kata beliau, wa illam tafi hadhihi al-arba'atu bi tamhisihi wa takhlisihi falam takun at-taubatu nasuha wa hiya al-'ammatu asy-syamilatu as-sadiqah ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه. هذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح المسكر يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا المصائب، وهذا إما لعظم الجناية وإما لضعف الممحص وإما لهما. Jikalau 4 perkara ini tidak mencukupi, 4 perkara ini tak boleh nak mensucikan dosa noda seseorang, nas'alullah al-afiyah, maka taubatnya tidak nasuha. Yang mana taubat nasuha itu ialah taubat yang menyeluruh, yang benar, yang betul-betul bersungguh-sungguh meninggalkan semua dosa, bukan dosa tertentu sahaja. Walam yakunil istighfaru kamilan tamman. Istighfar juga tidak sempurna, tidak cukup. Iaitulah istighfar yang sempurna dan cukup itu yang bagaimana? Istighfar yang disertai dengan meninggalkan dosa tersebut dan menyesal atas perlakuan tersebut. Inilah istighfar yang bermanfaat. Bukan istighfar orang yang di tangannya ada gelas arak, dia kata astaghfirullah, kemudian dia minum. Na'udzubillah min dzalik. Istighfar yang betul-betul istighfar yang kita tinggalkan dosa. Dan tidak juga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan amal soleh itu dari segi bilangan dan kualitinya, dari segi kualiti dan kuantitinya, kuantiti dan kualitinya, tidak mencukupi untuk menghapuskan dosa, dan tidak juga musibah-musibah. Dan musibah itu tidak dapat menghapuskan dosa antara beberapa perkara. Pertama, sama ada dosa yang dilakukan itu terlalu besar, atau kerana musibah yang ditimpakan itu terlalu ringan, atau kerana kedua-duanya. Maka jikalau berlaku begini, apa yang akan berlaku kepada kita? Muhisa fil barzakhi bi thalathati asya', maka setelah kita mati, na'udzubillah min dhalik, min azabil qabri, kita akan disucikan, akan dicuci dosa-dosa kita itu dengan 3 perkara. Ahaduha salatu ahli al-imani alaih wa istighfaruhum lah wa syafa'atuhum lah. Yang pertama, salat dan doa dan mohon ampun daripada orang yang beriman kepadanya, yakni salat jenazah. Jadi jikalau salat jenazah itu makbul, diterima oleh Allah Ta'ala dan doa mereka mustajab, maka terampunlah dosa. Al-thani, yang kedua, tamhisuhu bi fitnatil qabri wa raw'atil fattani wal asrata wal intihar wa tawabi'a dhalik. Disucikan dengan fitnah kubur, dengan ujian kubur,
dan dengan rasa gerunnya kita kepada malaikat penyoal munkar dan nakir, dan dengan himpitan dan pekikan dan jerkahan malaikat dan seumpamanya daripada azab kubur. Wasalis, jikalau tidak juga, yang ketiga ialah ma yuhdi ilaihi ikhwanuhul muslimina min hadayal a'mal, iaitulah pahala, sedekah pahala, hadiah pahala yang dihadiahkan oleh orang beriman kepada si mati tadi. So ini 3 perkara yang boleh mensucikan dosa setelah kita mati. Apabila dosa kita tidak tersuci di dunia ini dengan amalan sendiri, maka dia tersuci dengan doa orang yang beriman, solat jenazah mereka, ataupun dengan nas'alullah al-afwa wal-afiyah, dengan azab kubur itu, yang mana jikalau azab kubur itu adalah untuk kafarah, maka akan terlepaslah azab di akhirat. Tapi kalau tidak juga, nas'alullah al-afwa wal-afiyah, maka masih ada azab yang menanti. Dan yang ketiganya ialah pahala-pahala amalan, doa-doa yang dipanjatkan, sedekah bagi pihak si mati, puasa yang dilakukan, ataupun fidyah yang dibayar, ataupun zikir, ataupun bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mati. Fa in lam tafi hadhihi thalathatu bitamhis, jikalau tidak cukup 3 perkara ini dengan penyucian itu, masih tak cukup juga. Allahu akbar. Muhisa baina yaday rabbih fil mawqif bi thalathati asya', akan disucikan di depan Tuhan di padang mahsyar dengan 3 perkara pula. Ahwalul qiyamati wa shiddatil mawqifi wa syafa'ati syufa'i wa afwillahi azza kita alami ketika itu. Perasaan yang kita dah alami, kegerunan, keterkejutan, ketergemparan hari kiamat itu satu. Allahu akbar. Wa syafa'atu syufa'a, dan yang keduanya ialah syafaat para pemberi syafaat, sama ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat orang salih dan lain-lain, syuhada, salihin. Wa afwillahi azza wa jalla, ataupun keampunan daripada Allah azza wa jalla sendiri di padang mahsyar. Fa illam tafi hadhihi thalathatu bitamhisihi fala budda lahu min dukhulil kiri. Allahu akbar. Kalau yang ni pun tak cukup juga, dah tak ada pilihan lain lah, maka dia kena masuk dalam kir. Kir ni apa? Ni alat yang orang dulu guna, atau mungkin juga orang sekarang, untuk membakar besi. Yang mana bila dia bakar itu, dia akan buang, akan terhasillah besi ataupun emas masalahnya. Dibakar emas, dia ambil emas sahaja, dibuang dia punya benda-benda yang mengiringi emas lepas kita lombong emas itu. Itulah masuk ke dalam mana ni? Ke dalam neraka. Rahmatan fi haqqihi, sebagai satu rahmat pada haknya. Jadi tengok Ibn Qayyim beritahu, orang mukminin, pelaku dosa besar daripada ahli tauhid, masuk neraka sebenarnya dari satu sisi adalah rahmat. Kerana dia masuk dalam neraka itu ialah dia yatakhallasa wa yatamahhasa wa yatatahhara fi an-nar, untuk dia mensucikan dirinya dengan api neraka. Fatakunu an-naru tuhratan lahu wa tamhisan li khubthih, maka api neraka itu akan mensucikan segala kekotorannya. Wa yakunu mukthuhu fiha ala hasabi kathrati al-khubthi wa qillatihi wa shiddatihi wa dha'fihi wa tarakumihi. Fa idza kharaja khubthuhu wa suffiya dhahabuhu wa sara khalisan tayyiban ukhrija minan nari wa udkhila al-jannah. Kalau dah habis tempoh penyuciannya, dah habis dosanya, setiap orang berbeza-beza tempohnya, maka dia akan dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan pula ke dalam syurga. Ini sebab kenapa orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair,
wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Akan keluar daripada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada sebesar sebiji gandum kebaikan iman. Akan keluar daripada neraka orang yang kata yang mengucap bersaksi la ilaha illallah, dan dalam hatinya ada sebesar biji barli daripada iman, dan keluar daripada neraka itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dalam hatinya ada sebesar semut merah yang halus daripada iman. So ini adalah manzilah yang pertama yang kita bincang, ialah al-yaqظah. Yani yaqظah ni apa? Kita tersedak daripada leka dan lalai. Kita sedar kata kita ni adalah orang yang banyak dosa, dan segera menyingsing lengan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata manzilatul fikrah. Peringkat yang kedua, peringkat fikrah. Fa idza istahkamat yaqadatuhu aujabat lahu al-fikrah. Apabila kesedaran seseorang itu telah kukuh, telah stabil. Umpamanya macam kita bangkit tidur. Kita bangkit tidur. So bangkit tidur awal itu mamai. So lama bila dah sedar, aujabat lahul fikrah, maka kita pun mula fikir, mula ada datang pemikiran, peringatan. Wahiya tahdiqul qalbi ila jihatil matlubi iltimasan lah, iaitulah menajamkan pandangan hati ke arah apa yang hendak dicari sebagai usaha untuk menuntut dan mencarinya. Jadi, macam kita bangkit tidur, dah lama sedap baru kita fikir, maknanya apa yang bangkit nak buat apa tadi. Macam lama kita pun dah nak buat benda ni, kita dah susun rancangan. Wal fikratu fikratani. Fikrah, pemikiran tu ada dua jenis. Fikratun tata'allaqu bil ilmi wal ma'rifati, wa fikratun tata'allaqu bil talabi wal iradati. Fikrah yang berkaitan dengan ilmu dan ma'rifah, dan fikrah yang berkaitan dengan mencari dan tuntutan dan kehendak. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. Fikrah, pemikiran yang berkaitan dengan ilmu dan ma'rifah itu ialah pemikiran untuk membezakan antara yang hak dan batil. So dia dah sedar kata dia kena bertaubat, maka dia mula fikir dan mula mencari apa amalan dia yang hak, apa amalan dia yang batil, apa yang patut dia kekalkan, apa yang patut dia tinggalkan. والتي تتعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي تميز بين النافع والضار، ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها وطريق ما يضر فيتركها. Dan yang berkaitan dengan tuntutan dan kehendak, fikrah, kita fikir tentang nak membezakan apa yang bermanfaat dan apa yang mudarat dari segi perbuatan dan tindakan. Yang tadi dari segi kepercayaan, akidah, dan juga keimanan. Yang ini dari segi perbuatan iman, perbuatan. Kemudian akan berlakulah fikrah yang seterusnya, iaitu ketika dia berjalan, ketika dia dah mula berjalan menempuh jalan ibadah ni, dia akan terus juga berfikir untuk mencari apakah yang boleh memberi manfaat, lalu dia akan ikut, dan apakah jalan yang memudaratkan, lalu dia tinggal. Fahadhihi sittatu aqsamin la sabi'a laha hiya majalu afkaril uqala. Inilah 6 jenis fikrah yang tiada 7 baginya. Adalah ruang pemikiran orang yang berakal. So orang berakal dia fikir perkara-perkara ini sahaja. Dia fikir tentang ma'rifah. Dia fikir nak bezakan antara yang hak dengan yang batil, yang sabit dengan yang manfi, nafi' dengan yang dar. Ini 6 perkara. Fikrah, dia fikir tentang apa dia yang hak untuk dia ikut, apa yang batil untuk dia jauhi, apa yang sabit, apa yang ternafi, apa yang bermanfaat, apa yang mudarat. 6 perkara. So dia benda ni dia fikir. Orang yang beriman, orang yang menempuh jalan suluk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah saja apa yang dia fikir dalam otak dia. Dia tak fikir benda-benda lain, dia tak fikir benda-benda yang kita kata fuduli, bersifat fuduli. Kerana fikrah ini kalau kita layan, fikir benda-benda yang pelik-pelik, dia akan terawang-awang dan bawa kita kepada arah maksiat. Na'udzubillah min zalik. So eloklah kita kekalkan fikrah kita ni pada 6 perkara ini saja. Jangan kita fikir lain daripada ini. Dalam kehidupan kita pun sebenarnya inilah. Kita kalau fikir lebih benda yang pelik-pelik, kita akan terawang-awang dan akhirnya kita boleh terjebak ke dalam maksiat.
Allahul musta'an. Jadi ini adalah manzilah al-fikrah, kedudukan al-fikrah. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Seperti mana telah semua maklum, kelas ini adalah berselang-seli. Kerana pada esok hari kita akan adakan tazkirah pagi di live Instagram Sunnah Sin. Dan kita selang-seli macam itulah. Satu hari live di tazkirah pagi di Sunnah Sin, tazkirah ringkas. Dan paling lama pun 5 minit. Lepas tu hari berikutnya ialah kitab Al-Iksir di live Facebook di media sunnah Malaysia MSM. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.